Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5, bab 6 iaitu subtopik 6.4 isu pembangunan dan ekonomi. Jadi isu pembangunan dan ekonomi merupakan salah satu daripada cabaran selepas pembentukan Malaysia. Baik, kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia sebaik sahaja pembentukan Malaysia. Baik, di sini kita ada melihat tentang buku rancangan pembangunan Malaysia, rancangan Malaysia pertama iaitu 1966 hingga 1970. Di bawah rancangan Felda, rumah peneroka turut dibina. Tun Abdul Razak Husin berdiri di kanan di sebuah rumah di Lurah Bilut Pahang. Ini sedikit gambar-gambar berkaitan rancangan pembangunan yang telah dilakukan. Kemudian ada pengumuman tentang rancangan Malaysia pertama oleh Tun Abdul Razak Husin dalam persidangan akbar di Bilik Gerakan Pembangunan Negara. Ada soalan di sini, soalan kebat, mengapakah usaha pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia? Jadi pelajar perlu memberikan sebab-sebab. Sebab-sebab mengapa usaha pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada pembentukan Malaysia, pada awal pembentukan Malaysia. Jadi ini cikgu cuba berikan markah dia ialah 6 markah. Jadi cikgu nak minta pelajar cuba buat esei ini untuk mendapat 6 markah. Baik, mari kita melihat tentang rancangan Malaysia pertama dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara. Kerajaan, isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Antara isu yang dihadapi termasuklah kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Jadi ada dua, iaitu kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah dan satu lagi ialah taraf pendidikan yang masih rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. Baik, mari kita lihat tentang isu pembangunan ekonomi. Terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Antara termasuklah kurangnya penyediaan bantuan kewangan. Kurangnya penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan bagi pengusaha Bumiputera dalam kegiatan mereka. Selain itu, kemudahan pengangkutan dan perhubungan terutama di kawasan luar bandar juga perlu ditambah baik. Jadi ada dari segi bantuan kewangan dan juga masalah kemudahan pengangkutan. Jadi mari kita lihat isu-isu yang timbul dan bagaimanakah kerajaan mengatasinya. Mari kita lihat isunya. Yang pertama, terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Ada dua saja, iaitu getah dan biji timah. Yang kedua, kejatuhan harga bahan mentah. Kejatuhan harga. Isu yang ketiga, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan terutama
penggunaan teknologi dan peralatan. Baik, isu yang keempat, petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah, petani. Dan yang kelima, pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Jadi bagaimana cara mengatasi isu-isu ini? Ada beberapa langkah atau usaha yang telah dijalankan. Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan industri pemprosesan. Maksudnya bukan sahaja bergantung kepada getah dan biji timah semata-mata. Dan kemudian mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Sebab tadi berlaku kejatuhan harga. Jadi perlu mencari pasaran baru. Yang ketiga, mempelbagaikan bidang pertanian, terutamanya memfokus kepada kelapa sawit dan juga koko. Okey. Dan yang keempat, mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Maksudnya bukan sahaja bergantung kepada pertanian semata-mata, tetapi juga kepada benda-benda lain, kepada pengeluaran yang lain. Mari kita lihat isu yang seterusnya. Tadi dari aspek pertanian, sekarang isu taraf hidup yang berbeza. Berlaku perbezaan taraf hidup. Okey. So, usaha untuk mengatasinya ialah melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Okey, yang kedua, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Yang ketiga, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Yang keempat, mendapatkan bantuan Bank Dunia. Jadi ini semua adalah untuk menangani taraf hidup yang berbeza. Ada yang terlampau kaya dan ada yang terlampau miskin. Jadi caranya ialah dengan 4 usaha ini untuk meningkatkan taraf hidup bagi golongan yang mempunyai taraf hidup yang rendah. Seterusnya ialah isu peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran meningkat. Jadi bagaimana kerajaan mengatasinya? Yang pertama, menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal, supaya dengan latihan yang diberi ini, maka penduduk boleh diserapkan untuk bekerja di sektor-sektor yang berkaitan. Yang kedua, meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Jadi isu pengangguran dapat dielakkan ataupun dapat diatasi. Apakah isu yang seterusnya? Masalah kesihatan dan sosial. Okey. Yang kedua, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperolehi kesihatan yang terbaik. Yang ketiga, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu mengandung. Yang keempat, kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Jadi yang ini adalah fokus kepada kesihatan dan juga untuk ibu-ibu mengandung serta masalah dalam kelahiran. Apa usaha yang kerajaan buat? Iaitu mengurangkan kadar kelahiran, kemudian memperkenalkan program perancang keluarga, dan yang ketiga, menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Baik, inilah setakat ini usaha bagi menangani isu yang timbul. Baik, sebagai kesimpulannya, kerajaan melaksanakan pelbagai program dalam usaha mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Kepimpinan dan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat telah membantu mencapai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Jadi, bagi mencapai matlamat ini, negara perlu sentiasa berada dalam situasi aman dan makmur. Oleh itu, adalah penting bagi rakyat menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Jadi kita lihat di sini ada beberapa nilai yang perlu kita
perhalusi, iaitu dari segi kerjasama. Kerjasama antara kerajaan dan juga masyarakat dalam mencapai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Dan kemudian ialah rakyat juga perlu menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Menjaga kestabilan politik. Untuk keamanan negara. Baik, mari kita lihat subtopik 6.5 pula, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia, wujudnya tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969, bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Jadi keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya. Mari kita lihat tentang tragedi rusuhan kaum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita pada ketika itu. Yang pertama, kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Yang kedua, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga pada tahun 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Dan PKM telah mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Dan seterusnya, parti yang bertanding pula telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Akhir sekali, perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal. Menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Baik, inilah dia 5 faktor yang telah membawa kepada rusuhan kaum di negara kita. Baik, mari kita lihat apakah langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan berlakunya ketegangan hubungan antara kaum. Langkah serta-merta telah diambil bagi mengelakkan kekacauan dan menghentikan rusuhan yang sedang berlaku serta menghalang daripada merebaknya rusuhan ini ke bandar-bandar lain. Jadi antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah pengisytiharan darurat, pembentukan Majlis Gerakan Negara Mageran dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Ada 3 usaha. Mari kita lihat kepada darurat terlebih dahulu. Pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh. Yang kedua, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Yang ketiga, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung. Orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman
masing-masing. Yang keempat, penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Yang kelima, semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Yang keenam, kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh oleh penduduk terutama di pusat perlindungan. Yang ketujuh, mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Dan akhir sekali, pihak berkuasa telah memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Baik, inilah dia 8 langkah dalam perintah darurat yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Mari kita lihat kepada langkah yang seterusnya, iaitu diwujudkan satu Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga telah memperkenalkan penubuhan Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran yang telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Mageran ini diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 sehinggalah 23 Februari 1971 dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Ada 2 fokus yang perlu diselesaikan oleh Mageran, iaitu yang pertama masalah perpaduan kaum dan satu lagi ialah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Baik, mari kita lihat tanggungjawab Mageran. Yang pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Okey. Yang kedua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Yang ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara. Yang keempat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Yang kelima, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dan yang keenam, Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Baik, ada 6 tanggungjawab Mageran dalam usaha memastikan 2 perkara yang difokuskan tadi dapat diselesaikan, iaitu masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Baik, ini adalah gambar ahli Mageran di perkarangan Parlimen pada 7 Februari 1971 setelah selesai tugas mereka. Mari kita lihat peranan raja. Jadi kita tahu raja merupakan pemerintah tertinggi dalam kerajaan Malaysia. Jadi kita lihat apakah peranan yang dimainkan raja semasa situasi tegang berlaku di antara kaum. Jadi raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara semasa berlakunya rusuhan kaum. Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Jadi inilah yang telah dimainkan oleh
peranan yang dimainkan oleh raja dalam menghadapi situasi yang tegang. Baik, mari kita lihat sedikit rumusan tentang subtopik ini. Rusuhan kaum dapat dihentikan melalui usaha yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. Okey, kita lihat ini usaha pihak berkuasa dan kerjasama oleh rakyat. Keadaan negara mulai kembali normal. Walau bagaimanapun, masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk membina perpaduan dan keharmonian kaum. Okay. Negara menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah dari segi pembangunan, sosioekonomi, politik, ancaman komunis dan keselamatan. Pelbagai usaha telah diambil bagi mengatasi kesemua cabaran ini. Cabaran ini berjaya ditangani melalui kesungguhan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pemimpin, pihak berkuasa dan masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama dalam mengekalkan keamanan yang dikecapi agar dapat hidup dalam suasana aman dan makmur. Jadi kita lihat di sini beberapa nilai penting yang kita dapat terapkan dalam topik ini ialah kesungguhan dan juga kerja sama. Okey. Ada aktiviti di sini sebelum kita selesai daripada topik ini, iaitu yang pertama, bincangkan kesan peristiwa 13 Mei 1969 kepada keamanan negara. Okey, kesan peristiwa 13 Mei 1969 kepada keamanan negara kita. Okey. Yang kedua, mengapa perlu ada persefahaman antara kaum? Bentangkan dapatan anda di dalam kelas. Baik, jadi ini untuk tugasan pelajar. Cikgu ingin berikan soalan satu ini ialah 6 markah supaya pelajar boleh membentuk jawapan menggunakan 6 markah. Dan soalan kedua juga cikgu berikan mengapa perlu ada persefahaman antara kaum. Juga cikgu berikan 6 markah. Jadi bagaimana pelajar menjawab soalan ini dengan jumlah 6 markah ini. Baik, itu sahaja untuk topik pembelajaran kita dalam bab 6, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Semoga apa yang cikgu kongsikan pada hari ini dapat bermanfaat kepada semua pelajar, sama ada untuk pengetahuan am dan juga untuk bekalan dalam menjawab soalan peperiksaan SPM nanti. Sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.